Kedua-duanya ada asas dan ada betulnya. Cuma pandangan seorang ulama Islam yang terkemuka, Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi, dia banyak menyebut dalam buku dia, bila dia berjalan di negara-negara itu, dia ceramah, dia karang, dia susung dalam buku bertajuk Fi Masiratil Hayah, kehidupan dia. Satu hari katanya dia pergi ke satu tempat namanya Yaman. Sampai di Yaman, turun kapal terbang, dia telah dibawa ke sebuah padang pasir ataupun tempat perkampungan. Di situ ada sebuah rumah yang zuhud, yang biasa. Sampai di rumah tersebut, dia bertemu dengan ulama yang besar di kalangan ahli Yaman pada masa itu. Jadi ulama ni tanya kepada Syekh Abul Hasan Ali Nadwi, katanya, aku baca kitab kamu bila bincang berkenaan dengan sistem pentadbiran pemerintahan, kamu lebih berminat dengan pandangan bahawa kena betul bawah dulu, kemudian baru naik ke atas. Jadi adakah ini satu pandangan, satu ijtihad yang boleh kita terima pakai? Dia jawab, dia kata, benar sekali apa yang aku katakan itu, kan inilah yang pendapat yang dikemukakan oleh seorang ulama India yang tersohor zaman dahulu, Al-Imam As-Sarhandi. Al-Imam As-Sarhandi beri pandangan macam tu. Jadi nuktah yang saya dapat bahawa begini, bagi saya dalam isu seperti ini, nombor satu sekali ialah semua memainkan peranan. Mereka bercakap dalam situasi seperti itu mungkin kerana India dalam suasana lain. Begitu juga kadang-kadang setengah negara dia akan lain. Sebahagian negara demokrasi daripada bawah naik, itu biasa kalau kita tengok. Dan ini perlu dilatih, diajar, diterbiah, diasuh anak-anak muda yang cenderung kepada politik dan diberi kefahaman yang jelas, tindakan yang tepat, pandangan yang betul. Kalau macam itu memang yang itu ada. Ini disebut man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang kecil dalam keadaan macam tu, dia besar pun dia akan ikut macam tu. Jadi kalau kita bina satu environment ataupun zuruh bi'ah Islamiyah ilmiah, sehingga akhirnya dapat kita bentuk kepimpinan yang baik, iaitu bagi saya adalah amat-amat baik. Dan sejarah Islam banyak macam ini. Satu. Yang kedua, daripada atas ni saya lihat, jika sekiranya sebuah negara yang sistemnya sebagai sistem monarki, sistem wirasi, ataupun daripada pihak pemimpin itu diperturunkan kepada anak daripada ini, yang ini pemimpin kena memainkan peranan. Maksudnya anak-anak itu dilatih, diajar, disuruh dibaca, ni. Sebab anak-anak itu dia tak nak dia bila orang dalam keadaan kaya, dalam keadaan mewah, dia tak kenal erti penat, erti susah, erti masalah apa-apa. Dan kita dapati ramai para khalifah zaman dulu, dia didik anak-anak dia betul-betul sehingga anak-anak dia itu berjaya untuk ada secebis rasa ihsan kepada khalayak masyarakat, bahkan memahami denyut nadi orang-orang miskin, fakir miskin, dan dia bukan sekadar bercakap bela, tapi dia sendiri telah merasai. Dan perkara ini nampaknya kejayaan lebih mudah sebab dia tidak akan ada banyak rintangan dan halangan. Justru saya katakan yang kedua pun betul, dan ini yang akan membawa kepada apa yang dinyatakan oleh para ulama, an-nasu ala dini mulukihim, manusia di atas agama para raja-raja, pemimpin-pemimpin mereka. Dan ini betul kalau dari satu segi. Justru macam mana tindakan kita, peringkat ibu bapa dan peringkat sekolah dan peringkat kita kata paling bawah asas sekali kampung, perlu kita didik anak-anak kita dengan akal yang besar, dengan kepimpinan yang ada dengan cara mauhibah, kurniaan Tuhan tu saat lain, tapi dengan kepimpinan. Dengan cara itu insya-Allah dua-dua kita boleh terima. Wallahu a'lam.